Assalamualaikum dan selamat kembali ke Fast TV. Keputusan Proton untuk menggunakan enjin 3 silinder sama ada GDI ataupun tak direct injection banyak mendapat kritisism jugalah daripada pembeli ataupun peminat-peminat Proton. Antara benda yang diorang kritik pasal keputusan ni ialah diorang kata pilihan terhad sekarang. Ada sama ada turbo yang direct injection ataupun tak direct injection, dan masa depan mungkin dia akan tawarkan enjin yang tak ada turbo langsung. Jadi itu mungkin membuatkan kita sebagai pembeli berasa tak seronok sebab kurang pilihan. Dan untuk maker-maker yang peminat prestasi tinggi pun mungkin rasa enjin 1.5 liter 3 silinder tu bunyi dia macam tak best lah sebab hanya 1.5 liter dan 3 silinder. Tapi sebenarnya keputusan yang dibuat oleh Proton ni kita boleh pertahankan lah. Proton sendiri pertahankan dengan mengatakan ini ialah sebenarnya satu trend yang banyak berlaku dalam industri otomotif, kerana memang kebanyakan syarikat kita telah mengurangkan pilihan enjin ataupun reducing the engine family. Jadi semua ni berlaku sebenarnya atas dasar teknikal, keuangan dan juga mungkin brand positioning. Ini saya ceritakan kenapa ini adalah tiga sebab utama kenapa mereka lakukannya. Dari segi technical advantage-nya, bila dia orang fokuskan kepada enjin 1.5 turbo ni, dia boleh menawarkan beberapa benda lah. Antara benda yang dia boleh tawarkan dengan menggunakan teknologi yang terkini ialah menawarkan lebih kuasa dan juga penjimatan bahan api, provided that they specified correctly. Maksudnya kali ni dia orang pilih enjin 3 silinder, so itu mempunyai kapasiti yang cukup untuk menawarkan pelbagai tahap prestasi daripada entry level. Dan kalau kita betul turbocharge kan, boleh mendapat banyak kuasa sebenarnya. Antara contoh enjin 3 silinder yang hebat sekarang ialah yang digunakan dalam World Rally Championship oleh Toyota dalam dia punya GR Yaris. Enjin yang sama juga digunakan dalam GR Corolla, lebih 300 horsepower enjin tu. So ini memang menunjukkan enjin tu sebenarnya tak ada masalah. Pilihan 3 silinder, pilihan 1.5 liter tu tidak mendatangkan masalah. Tapi mendatangkan kelebihan yang lain apabila hanya ada satu engine family dan setidak-tidaknya blok tu sama. So kalau dia nak casting, satu casting saja boleh dipakaikan, dan kemudian dia bolehlah control lah dia punya sleeve ke, dia punya inserts ke, dia punya apa ke, conrod mungkin lain, piston mungkin lain, crankshaft mungkin lain, untuk menghasilkan tahap prestasi yang berbeza-beza. Dan bila kita ada banyak commonization in terms of parts, ini akan menjimatkan cost dan juga membantu Proton untuk menawarkan tahap perkhidmatan yang lebih bagus. Bila menggunakan satu engine family ni, dia ada satu yang dipanggil scalability lah. Maksudnya dia boleh tawarkan pelbagai tahap prestasi dengan satu engine tersebut. Selain daripada macam saya sebut tadi, komponen piston kena lebih kuat, conrod berbeza, crankshaft berbeza, dengan menawarkan ataupun melaras boost pressure, intake system configuration, dan juga dengan main dengan camshaft boleh menawarkan pelbagai-bagai jenis prestasi tanpa memerlukan banyak enjin. Dan of course, bila kita boleh common parts dan kita boleh order banyak barang, kita dapat kelebihan keuangan. Antara yang pertama ni lah of course apa yang kita panggil skala ekonomi lah. Bila kita order dengan banyak, ini akan membantu Proton untuk boleh membeli komponen yang lebih berkualiti tinggi tapi pada harga yang lebih kompetitif. Ini salah satu benda yang sangat penting yang dilakukan. Kenapa mereka consolidate benda ni. Dan antara sebab lain ialah of course satu lagi ialah inventory management lah. Sebab bila enjin tu semua 1.5 liter dan 3 silinder, kemungkinan besar kebanyakan komponen yang digunakan dalam enjin tersebut adalah common dan boleh dikongsikan. So ini membolehkan Proton juga mereka bentuk enjin tersebut dan komponen-komponen tersebut untuk menjadikan ianya sesuai untuk all range of engine power. Maksudnya kalau dia gunakan same piston sampai ke yang paling murah pun, jadi orang yang beli kereta murah tu untung dapat piston yang boleh tahan dengan enjin turbo, tapi dia tidak menggunakan enjin turbo. Ataupun komponen-komponen lain dalam enjin tu disediakan bentuk untuk tahap turbo seperti cooling system, dia boleh manage more heat dan sebagainya. So dia ada product benefit throughout the range. Dan because kita menggunakan satu saja engine family, production lebih senang. Jadi dekat kilang enjin pun lebih senang, dekat kilang kereta pun lebih senang, dekat kilang casting pun lebih senang, kilang machining pun lebih senang, semua lebih senang, dan ini akan membantu mereka untuk mengurangkan kos penghilangan. Tetapi ini tidak bermakna quality drop. Maksudnya quality akan increase sebab bila you ada similar machining punya profile yang nak kena buat casting, you boleh gunakan komponen atau mesin-mesin yang lebih mahal, yang lebih berkualiti, yang lebih canggih untuk menghasilkan komponen yang lebih jitu.
In terms of the brand positioning, sebenarnya menggunakan engine 1.5 liter ni is actually a technology showcase. Untuk Proton dia boleh tunjukkan dia ada now the latest technology. Engine 1.5 liter ni memang very fuel efficient, dan kalau Proton nak, dia boleh gunakan engine tersebut sebagai platform untuk menawarkan pelbagai-bagai ciri yang ditawarkan oleh semua syarikat-syarikat moden yang lain. So this is actually a technology showcase, dan juga because it's the most efficient new engine, it's also engine yang kurang mencemarkan. Bila you tengok engine tu satu je family, jadi dia boleh menawarkan engine yang terkini walaupun untuk mereka yang membeli kereta yang paling basic. Kalau kita bayangkan sekarang Proton Saga yang kita beli itu menggunakan enjin yang berteknologi mungkin 20-25 tahun yang lepas. Itu enjin Campro yang dihasilkan pada awal tahun 2000, sekarang dah masuk 2024. Tapi sekarang bila Proton menghasilkan Saga yang baru, sebab enjin family tinggal satu je, dia orang akan menggunakan enjin 3 silinder yang terbaru, dan ini akan memberikan Saga itu satu new value, a new lease on life and a new sense of high technology. And because dia sekarang fokus hanya kepada satu enjin, dia boleh pack into it a bit more innovation. So kat situ Proton boleh belajar macam mana cara nak tuning enjin tu untuk menghasilkan lebih banyak power dan lebih banyak power. Of course kita tahu enjin ni sebenarnya tahap kuasa yang dihasil bukannya dihadkan oleh saiz, dihadkan oleh banyak mana bahan bakar yang boleh kita bakar pada satu masa. Dan itu sebenarnya ditentukan oleh engine boost. Jadi engine boost ni orang tak gunakan such high boost sebab dia akan memerlukan komponen yang lebih kukuh, yang lebih padu supaya boleh tahan tekanan-tekanan yang lebih tinggi. So itu ada ruang untuk Proton. Mungkin lepas ni dia boleh menawarkan GTI punya variant dengan enjin yang lebih berkuasa, dengan piston yang lebih kuat, forged piston dia boleh pakai dalam tu, dan mungkin boleh bore out sikit nak bagi extra engine capacity dan sebagainya. So this is actually a very good thing bila Proton focus on consolidation. Of course kalau kita tengok dekat luar sana, banyak company dah consolidate. PSA punya group at one point memang guna 3 silinder aja. Dan of course Ford ada dia punya engine EcoBoost kan. Ini semua pun digunakan daripada kereta yang paling kecil dan sampai kereta yang paling besar di Eropah. Of course di Amerika Syarikat lain sikit ada engine V8 dan sebagainya. Kumpulan Volkswagen ni antara yang mungkin kita kenal yang menggunakan common parts. Kenapa kita cerita sikit pasal Volkswagen? Sebab Volkswagen bila dia commonize the part tu, dia betul-betul buat commonize part. So maksudnya everything from engine to drivetrain to switches pun dia commonize part. So bila dia orang dah commonize part, dia orang dapat harga lebih murah sebab you order minimum order quantity dia banyak. So macam mana dia specify? So dia specify dia punya komponen dia untuk kereta segmen D. Yang itulah kualiti setakat tu mesti kena at least segmen D, sebab bila orang segmen D pakai, dia tak boleh kualiti dia lebih rendah. Cuma sekarang ni untuk segmen E pun boleh. E tu maksudnya macam S-Class, Bentley, semua pakai switch yang sama, cuma kemasan luar dia lain. So switch tu rasa berkualiti, cukup untuk segmen D ke atas, tetapi bila segmen C ke bawah, dia gunakan mungkin plastik je trim kat luar dia. So what you get is actually a quality feel. That's why bila naik Volkswagen, dia rasa kenapa kereta dia semua rasa macam quality, sebab komponen dia design untuk segmen D. Bila segmen D, semua orang dapat berasa kualiti komponen, cuma kemasan dia nampak mungkin menggunakan plastik yang lebih economical. Toyota pun dah lama menggunakan prinsip yang sama. That's why kita tengok untuk Toyota, bila you masuklah kereta mana pun, kita akan nampak switch-switch yang sama yang dia gunakan. Dan of course Toyota pandai untuk expand dia punya engine variety. Daripada one single engine family, dia buat macam-macam variation untuk menawarkan berbagai tahap kecekapan, ke tahap pencemaran ikut pasaran. Kalau kat Europe boleh guna Euro 5 punya minyak, mungkin Euro 6 punya minyak, mungkin qualify untuk Euro 6, tapi untuk Malaysia mungkin Euro 4 plus saja. Sebab kita tak menggunakan Euro 6 kan, mungkin guna Euro 5 punya standard saja. So this is something yang membolehkan nanti Proton dia nak expand ke pasaran luar pun senang. Dan yang terakhir sekali kita kena ingat, zaman sekarang ni kebanyakan syarikat kereta bercerita tentang berbelanja berpuluh-puluh bilion untuk berganjak ke EV. Jadi untuk Proton pun dia kena fikirkan cara macam mana nak consolidate dia punya ICE punya families, nak reduce the cost of that and have some money untuk develop EV. So this is something yang akan menjadi reality. Sama ada EV akan menjadi dominasi ataupun dia akan 50-50 dengan ICE, kita tak tahu. Walaupun saya sendiri percaya bahawa EV akan mendominasi, tapi kita tak boleh cakap secara 100% yakin. So kita kena ada cara untuk develop this flexibility untuk Proton. Jadi untuk Proton, selain daripada flexibility dari segi keuangan, dia juga memerlukan flexibility dari segi kilang dia. So kalau hanya ada satu engine family, dia simplify dia punya production. So mungkin dia boleh guna another production line untuk dia punya EV. So dia boleh run
ICE satu line, EV satu line. So sekarang ni sebab banyak menggunakan jigless punya manufacturing, so boleh have a lot of flexibility, tapi you still need additional flexibility untuk EV sebab dia adalah perbezaan yang sangat besar dari segi dia punya construction dan sebagainya. So this is one way untuk Proton. Kerana Proton saja yang kecil, dia memang tak boleh nak ada terlalu banyak enjin dan terlalu banyak option, tapi still nak kena belanja juga dia untuk menghasilkan EV. So this is something yang memang perlu dilakukan, dan enjin yang kecil 1.5 liter ni, kalau dia boleh transition menjadikan satu enjin Atkinson cycle, boleh gunakan juga untuk hybrid dan sebagainya. Kita tak tahulah sama ada Proton akan menghasilkan hybrid ataupun tidak, ataupun dia hanya kekal sebagai ICE dan EV punya manufacturer, tapi itu memberikan dia orang transparansi. Cuma untuk Proton yang penting ialah komunikasi lah. Jadi Proton kena terangkan dengan seelok-elok dan sebaik-baiknya kenapa dia orang membuat keputusan untuk berganjak kepada satu engine family. This is something yang kadang-kadang syarikat kereta dia rasa macam tak perlu nak jelaskan kepada pembeli. Mungkin dia rasa mungkin pembeli tak faham, tapi saya rasa elok kalau diterangkan kepada pembeli. So kalau pembeli yang boleh faham, dia boleh tolong ceritakan kepada mereka yang mungkin tak begitu berminat dan tak mahu nak faham. So this is something yang saya rasa penting lah untuk Proton lakukan, dan dia kena cerita jugalah antara sebabnya ialah sebab transition kepada EV tadi tu, dan menggunakan enjin yang ada ni daripada kumpulan Geely ni, of course also kind of partnership dengan jimat duit lah, tak perlu nak design enjin yang baru. So sebenarnya secara kesimpulannya saya rasa it's actually a very good move, it's actually a brilliant move by Proton. Cuma dia kena communicate dengan ataupun berkomunikasi dengan lebih jelas, menceritakan dengan lebih jelas kepada pembeli-pembeli, terutamanya pembeli di Malaysia ni, supaya lebih faham kenapa mereka lakukan dan kelebihan-kelebihan yang mereka dapat nikmati di masa depan dengan menggunakan teknologi yang baru ini dalam semua kereta-kereta. Saya percaya kalau diterangkan dengan betul, bukanlah kita nak cerita benda yang future yang rahsia, tapi terangkan bahawa this is apa yang dapat diberikan kepada pembeli dengan mengurangkan engine family menjadi satu, boleh dapat teknologi lebih bagus kepada semua produk, lebih efisiensi dan sebagainya. Okey, sampai saja video aku hari ni. Kalau suka, tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan. Dan macam biasa aku nak komen. Aku rasa ramai yang mungkin ada pendapat yang berbeza dengan aku. So komen kat bawah banyak-banyak. Dan macam biasa, tolong kongsikan video ni dengan kawan-kawan. Dan yang mana yang belum subscribe, tekan butang subscribe dan cekak butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita mau naik video terbaru. Pemandu Malaysia pun yang berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.